يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang kejahatan, lagi yang beriman, akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar. Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan azab seksa yang berhak mereka mendapatnya. Dan mereka pula akan mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Adil, lagi nyata keadilannya. Lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu. Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak memberi izin, maka janganlah masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu baliklah, maka hendaklah kamu berundur balik. Cara yang demikian adalah lebih suci bagi kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Tidaklah menjadi salah kamu memasuki dengan tidak meminta izin mana-mana rumah yang tidak didiami orang yang ada keperluan kamu padanya. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nur, surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18.
Bermula daripada ayat yang ke-23 sehinggalah ayat yang ke-29. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi bersangkutan dengan peristiwa qadhaf, peristiwa tuduhan zina yang palsu. Allah menjelaskan pada ayat yang kita bacakan ini tentang balasan yang akan dikenakan bagi setiap orang yang mewar-warkan tuduhan palsu, menyebarkan, menyiarkan tuduhan-tuduhan palsu, dan yang menuduh serta memfitnah orang-orang yang baik dengan tuduhan-tuduhan palsu seperti zina, akan akibat yang buruk kepada mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana hukum yang keenam dalam perbahasan hukum-hukum dalam surah An-Nur, iaitu hukum yang berkait dengan memasuki rumah. Sama ada rumah sendiri ataupun rumah orang lain. Sama ada rumah yang berpenghuni atau tidak berpenghuni. Apakah hukum yang perlu dipatuhi, yang perlu dilazimi oleh setiap orang beriman. Kerana hukum masuk rumah ini penting sesudah kita bahaskan tentang zina. Kerana tohmahan itu berlaku dengan sebab khalwat. Maka bila seorang nak masuk rumah, ada adab-adab yang perlu dipatuhi bagi mengelakkan tohmahan dan fitnah. Yang sekaligus walaupun Islam mencela perbuatan menuduh zina, mencela perbuatan fitnah, tapi dalam masa yang sama Islam merawat segala sebab-sebab pintu-pintu yang boleh bawa fitnah. Kita diminta untuk menutup pintu tersebut yang boleh memberi gambaran yang atau disebut tohmahan terhadap disebabkan pelakuan tertentu berlaku tohmahan yang tidak baik. Maka di sinilah berlaku ataupun Allah Ta'ala mentarbiah mendidik seluruh manusia dengan hukum hakam yang berkait dengan adab masuk rumah. Bagaimana cara kita masuk, bagaimana cara kita meminta izin, dan apa yang perlu kita jaga dan seterusnya. Kalau sebelum ini kita telah membicarakan pada ayat yang ke-11 dan 22. Peristiwa yang disebut sebagai ifkun atau hadisul ifki atau kissatul ifki yang berkait dengan fitnah zina kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga fitnah zina kepada Safwan bin Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu, yang telah menyelamatkan Aisyah daripada ketinggalan oleh rombongan perang. Maka Allah menegaskan pada ayat yang kita bacakan ini betapa bersih dan sucinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan betapa bersih dan sucinya Safwan, lelaki yang dituduh bersamanya, dengan firman-Nya, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang menuduh dengan tuduhan palsu kepada perempuan yang terpelihara. Perkataan muhsan, kita katakan dulu kalau dalam pengajian hukum fiqh, muhsan artinya orang dah kahwin. Tapi muhsan di sini bukan maksud yang dah kahwin, tetapi orang yang sentiasa memelihara maruahnya. Dan kita tahu dalam wanita-wanita yang memelihara maruahnya ada kelompok paling tertinggi sekali. Namanya ialah isteri-isteri Nabi atau disebut ummahatul mukminin. Isteri-isteri Nabi ialah wanita yang terbersih di dunia, tersuci di dunia. Kerana itu Allah Ta'ala memilih mereka menjadi isteri pada Nabi. Kerana itu Allah Ta'ala memilih mereka menjadi isteri Nabi SAW. Kerana mereka orang yang mulia, mereka orang yang baik. Maka mereka lah muhsanat yang berada pada kedudukan yang tertinggi sekali. Diikuti dengan wanita-wanita yang lain. Wanita-wanita yang menjaga fardunya, rukun, yang menjaga hukum halal dan haramnya. Maka ini pada peringkat yang kedua. Muhsanat. Dan termasuk makna muhsanat juga ialah lelaki. Tapi kenapa disebut muhsanat dengan ganti nama ataupun dengan takbir wanita? Kerana kita dah sebut sebelum ini, bila wanita dituduh zina, dia lebih berat berbanding lelaki yang dituduh berzina. Kerana sifat perempuan yang malu dan sifat perempuan yang lemah untuk menjawab tuduhan tersebut. Berbanding lelaki yang mungkin lebih kuat. Mungkin dia kata ni jenis telinga gajah, buat dek je. Maka sebab itu dimulakan dengan lelaki. Dia dimulakan dengan perempuan. Dan wanita-wanita perempuan yang suci. Maka siapa yang mendua perempuan-perempuan,
wanita-wanita yang suci. Maksud muhsanat di sini ialah Aisyah radhiyallahu taala anha. Atas sekali diriwayatkan bahawa ayat ini turun kepada isteri-isteri Nabi SAW. Ayat ini khas turun kepada isteri Rasulullah, iaitu innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Sesungguhnya siapa pun yang menuduh wanita-wanita yang suci, yang isteri-isteri Nabi. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, ayat ini turun pada Aisyah secara khusus dan kepada isteri Nabi secara umum. Secara khusus kerana kejadian ini berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, kata Aisyah, rumitu bima rumitu bihi wa ana ghafilah fa balaghani ba'da dhalik. Aku dituduh dengan apa yang aku dituduh dengannya sedangkan aku pun tak tahu. Bila disebut perkataan muhsanat, ghafilat. Ghafilat maknanya orang yang tak pernah terfikir nak buat maksiat. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala tak sedar pun dia kena fitnah. Sehingga langsung fitnah baru dia tahu. Itu pun dia beritahu oleh Ummu Mistah. Tak dengar ke orang cakap? Cakap apa? Orang kata buat begini-begini, tak ada pula saya dengar. Sebab bila orang baik, dia tak akan menjadi orang pertama dengan fitnah. Kalau orang tu baik, orang soleh, orang bagus, fitnah tadi dah berlega tapi tak akan sampai pada dia. Sehingga satu tempoh baru sampai pada dia. Sebab dia jenis orang ghafilat jenis tak peduli benda-benda macam tu. Sebab dia bukan cenderung buat benda-benda macam tu. Sebab ini perkataan, bila kita sebut perkataan muhsanat yang memelihara maruah atau disebut afifat. Kalau kita sebut perkataan ghafilat asal terjemah Melayu yang lupa. Maksudnya dia lupa nak buat maksiat. Maksudnya tak pernah terlintas. Dalam tafsiran makna ghafilat ay al-ba'idat anil ma'asi wal fawahish as-salimatus sudur wan naqiyatul qulub. Orang-orang yang tak pernah terlintas nak buat maksiat atau kemungkaran. Orang-orang yang sentiasa lapang dadanya, suci hatinya. Ni orang ni jenis tak cakna sangat lah, orang kata apa tak cakna sangat. Menganggap setiap benda tu tak serius. Tak serius sangat. Kalau orang duk kutuk-kutuk dia, kata-kata dia tak anggap tu serius sangat. Tapi bila dah tersebar sehingga dia membawa kepada implikasi yang buruk, maka dia menjadi semakin serius. Tapi sifat mereka, ni sifat yang disebut orang yang ghafilat. Mereka jenis tak berapa cakna dengan tuduhan. Tak cakna. Tak ambil berat. Kenapa? Kerana mereka orang bersih, orang suci. Yang tak peduli. Maka Allah Ta'ala kata, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang suci lagi jauh daripada maksiat. Lupa untuk buat maksiat. Mana jauh daripada maksiat. Kata Aisyah, aku dituduh dengan apa yang aku dituduh dengannya, wa ana ghafilah, sedangkan aku jauh daripada maksiat. Fa balaghani an dzalika, sehingga maklumat itu sampai pada aku. Fa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indi id uhiya ilaihi summa stawa jalisa. Ketika mana Rasulullah berada di sisiku, tiba-tiba Nabi diturunkan wahyu padanya, kemudian dia pun duduk dengan keadaan yang tegak. Duduk dengan di sisi aku dan dia menggosok wajahnya, famasa wajahu, gosok. Lalu dia berkata, ya Aisyah, abshiri. Faqultu bilhamdillah la bihamdika faqara'a innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Wahai Aisyah, bergembiralah. Bergembiralah, kata Nabi SAW. Lalu kata Aisyah, aku memuji Allah tapi bukan memujimu, kata Aisyah. Aku puji Allah tapi aku tak puji kamu. Lalu Rasul pun membaca ayat ini yang kita bacakan pada malam ini. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menunjukkan ayat ini khusus pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga sampai kepada ayat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka lah orang-orang yang disucikan oleh Allah dengan apa yang dituduh oleh manusia. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Hakam bin Atshibah atau Utaibah, dia berkata, ketika mana orang ramai bercakap tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, cakap benda buruk-buruk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kepada Aisyah, menyampaikan pada Aisyah. Faqala, lalu berkata, ya Aisyah, ma yaqulun nas? Faqalat la a'taziru bi syai'in hatta yanzilu uzri minas sama. Wahai Aisyah, kamu tak dengar orang cakap apa? Lalu kata Aisyah, aku tak tahu nak jawab apa. Biar Al-Quran yang jawab. Biar jawapan itu turun daripada langit, maka turun 15 ayat dalam surah An-Nur.
yang membicarakan kisah Aisyah dan membersihkan Aisyah sehingga sampai pada ayat al-khabithatu lil khabisin. Artinya ayat-ayat yang kita bacakan ini secara khusus turun bagi membersihkan, menyucikan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha daripada fitnah tersebut. Maka bila kita melihat daripada hubungan ayat yang lepas, sebab Allah Ta'ala cerita tentang hukuman kepada setiap pada pendusta, pada penabur fitnah, maka pada ayat ini Allah memberi satu amaran yang lebih keras. Siapa pun yang menuduh wanita-wanita yang baik, termasuk juga menuduh lelaki. Kita dah sebut, sebab disebut wanita kerana sifatnya lemah dalam menangani tuduhan-tuduhan dan fitnah. Dan sifat wanita pula dia macam cepat terasa sikit. Orang perempuan kalau orang kata dia sikit, dia dah macam dah serba salah. Orang kata dia gemuk pun dia susah hati dah. Awak nampak gemuk sikit, terus dia daya. Esok berlari 5 km. Orang lelaki kalau sebut gemuk, dia relax. Yang ni tak berapa gemuk lagi kata dia. Boleh gemuk lagi ni. Maksudnya sifat orang lelaki, kalau dikata-kata dia tak berapa ambil cakna sangat. Orang perempuan dia cakna. Kalau dia kata baju awak ni macam baju semalam, dia boleh balik tukar balik. Macam baju semalam. Orang lelaki kata ni macam baju semalam. Bukan semalam, ni tahun lepas punya baju. Jadi dia macam tu perangai lelaki. Sebab itu dia mulakan perempuan dahulu kerana sifat yang lebih hassas, sensitif. Apatah lagi tuduhan zina. Dituduh gemuk pun dia marah. Kalau dituduh zina lagi teruk. Sebab itu Allah memulakan kalimah wanita. Tetapi ia memberi maksud yang sama. Maknanya kalau dituduh lelaki pun akan dilaknat di dunia. Dan mendapat azab yang berat, yang dahsyat di hari akhirat kelak. Kemudian kata para ulama tafsir, ayat ini menunjukkan bahawa menuduh orang berzina merupakan dosa besar. Sebab itu disebut laknat. Kerana tidak diiringi satu dosa dengan laknat, melainkan kerana ia dosa besar. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'an mubiqat." Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qasful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Maksudnya, jauhilah 7 dosa besar. Lalu dikatakan, apa dia wahai Rasulullah? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, syirik pada Allah. Syirik pada Allah, sihir, membunuh nyawa yang tidak berdosa yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari daripada medan perang, menuduh perempuan yang suci, yang jauh dari maksiat, yang beriman, melakukan zina. Kalau tuduh orang perempuan kafir buat zina, ia bukan dosa besar. Menuduh perempuan yang beriman, menuduh perempuan-perempuan jalan berzina bukan dosa besar. Perempuan-perempuan jalan, ini tak jaga maruah, pakai seksi, gaul bebas. Kalau kita pun tuduh ni pelacur pun, penzina. Dia tak disebut qazaf. Kerana watak dia, akhlak dia tidak mencerminkan dia muhsanat. Sebab dia dah melondehkan aurat dia, dia pun dah tunjuk benda yang tak elok dalam perangai dia. Tekan kalau dia ni memang jenis, saya katakan tak baik cara hidup dia, penghibur dan sebagainya. Kalau orang tuduh dia penzina, maka dia tidak boleh dianggap qazaf. Maka ia sebagai satu tamparan pada perangai buruknya. Kerana adanya sifat-sifat buruk. Kerana sebahagian sifat-sifat buruk, Nabi SAW pernah berkata wanita ini wanita penzina. Kerana sifat buruk. Ini watak pelacur ni. Kerana perangai buruk yang mendedahkan aurat dan sebagainya. Sebab itu kena beza. Maksud tuduhan qazaf ini bagi perempuan yang suci, yang baik, yang tutup aurat, yang jadi jaga solat, yang jauh daripada maksiat. Kalau disebut baru dianggap sebagai qazaf. Sama juga lelaki. Kalau lelaki dia ni kita katakan pun sama, suka dedah aurat, perangai buruk, maka dituduh dia sebagai gigolo misalnya, atau pelacur lelaki, maka tak disebut qazaf. Kerana sifat ini tidak menjaga maruah. Ini khas untuk yang menjaga maruah. Demikian juga tuduh orang kafir. Tapi kalau kita tuduh orang kafir yang baik, orang kafir itu jenis baik, jaga aurat, maksudnya jaga penampilan, pakaian dan sebagainya, maka apakah dia anggap sebagai qazaf? Ada 2 pandangan ulama. Ini kalau perempuan kafir zimmiyah dipanggil. Setengah mengatakan dia anggap qazaf. Setengah mengatakan tidak qazaf tetapi dihukum sebagai hukum ta'zir. Sebab perempuan itu perempuan baik. Dia kafir tapi dia baik. Maksudnya dia bukan jenis dedah aurat, bukan pakaian menjolok mata, dia orang jaga
dia punya maruah dirinya. Dan di kalangan orang kafir ada yang Allah sebut mereka ini muhsan. Dalam suratul Maidah Allah berfirman, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Dan wanita yang suci di kalangan ahli kitab, muhsanat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab hilul lakum, halal untuk kamu kahwini. Berarti di kalangan orang kafir ada muhsanat yang dihalalkan bagi orang lelaki berkahwin dengan mereka, kalangan ahli kitab. Kita tahu pandangan ulama, mana-mana perempuan yang bukan Islam, Kristian atau Yahudi, kalau mereka perempuan yang menjaga maruah mereka, halal dikahwini oleh lelaki Muslim dengan sepakat ulama. Berbeza dengan lelaki yang ahli kitab, haram berkahwin dengan wanita secara sepakat ulama. Jika lelaki Muslim boleh berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Syarat perempuan ahli kitab tadi mesti muhsanat. Muhsanat maknanya menjaga maruah, tak zina, tak melacur dan sebagainya. Tetapi bagi wanita muslimat tak boleh kahwin dengan lelaki yang baik di kalangan orang kafir, yang muhsan. Tak boleh. Kenapa? Kerana kalau lelaki dia boleh jaga agama wanita untuk memasukkan dia dalam Islam. Dan kerana nasab anak kepada lelaki. Kalau orang ni dia kahwin, perempuan muslimah, kahwin lelaki kafir, nasabnya pada anak, pada ayah kafir. Maka rosak anak dia. Tapi kalau lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan ahli kitab, nasabnya pada ayahnya. Dan ayahnya Muslim, jadi menjaga keturunannya Muslim. Ini antara hikmah dan sebab. Pun begitu tidak digalakkan. Abdullah bin Umar kata kalau orang Islam duk pakat kahwin ahli kitab, siapa nak kahwin dengan muslimat ni? Kan dia sebagai ulama memakruhkannya. Berkahwin. Tetapi kita melihat benda tu secara tempat. Tempat di mana orang Islam mungkin tidak mendapati ramai perempuan-perempuan muslimah. Contoh, kita tahu orang lelaki ni dia suka merantau. Dia pergilah ke negara-negara yang umat Islam minoriti. Mungkin dia pergi ke Itali, dia pergi ke negara Kristen tertentu yang minoriti, maka dia boleh memilih perempuan-perempuan yang baik di kalangan ahli kitab. Boleh. Dan disebabkan tiada halangan di sisi ahli kitab untuk wanita mereka berkahwin dengan orang Islam. Tak ada masalah apa. Kerana peraturan ketak kahwinan cuma ada pada Islam. Ada pun agama lain mereka agak terbuka kahwin dengan siapa pun. Mana orang Hindu dia boleh kahwin Kristian. Dia tak ada masalah. Dia tak ada ikatan. Islam ada peraturan. Oleh sebab itu kalau sekiranya umat Islam menjadi minoriti ataupun kita orang Islam pergi ke negara-negara orang kafir, maka cara solusinya ialah berkahwin dengan wanita-wanita ahli kitab. Ini satu metod untuk menyebarkan dakwah. Tapi di mana tempat muslimah ramai, duduk majoriti Islam, maka tak patut kita meninggalkan orang Islam kan nak mengahwini ahli kitab. Bahkan setengah ulama sebagaimana pandangan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, perbuatan tersebut adalah dimakruhkan. Kerana dia mensia-siakan wanita muslimah. Dan ini hukum hakam perkahwinan. Kemudian Allah Taala menyebut, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat kelak, disebut yang memfitnah akan dihukum, dilaknat di dunia dan mendapat azab yang pedih akhirat kelak. Maka Allah menggambarkan akhirat itu macam mana? Akhirat di mana segala anggota badannya menjadi saksi atas apa yang dilakukan. Semua anggota badannya menjadi saksi atas apa yang dilakukan. Allah Ta'ala menjadikan anggota badan itu bercakap. Kenapa? Kerana sifat manusia ini mereka memang akan menafikan perbuatan jahat mereka dunia sampai akhirat. Kat dunia kalau orang buat jahat, kita tanya, awak buat jahat, bukan saya, orang lain. Dia tak ngaku. Akhirat kelak pun sama, dia tak ngaku. Sehingga Allah mendirikan hujah yang kuat untuk dia mengaku. Diriwayatkan dalam satu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya, idza kana, Rasulullah bersabda, idza kana yaumul qiyamati urifal kafiru bi'amalihi fayajhadu wa yuqasimu fayuqalu law haula'i jiranuka yashhaduna 'alaika fayaqulu kadzabu fayuqalu ahluka wa 'ashiratuka fayaqulu kadzabu fayuqalu ihlifu fayahlifun summa yusimmuhumullah fatashhadu 'alaihim aydihim wa alsinatuhum summa yudkhiluhumun nar. Maksudnya pada hari kiamat kelak orang kafir ditunjukkan amalannya. Lalu orang kafir kata saya tak buat pun. Saya tak pernah buat. Maka dia bersungguh-sungguh mempertahankan dirinya bahawa dia tak buat.
Maka dikatakan kepadanya, ini jiran kamu yang saksi kamu buat jahat. Lalu orang kafir ini berkata, jiranku penipu. Kemudian dikatakan pada orang kafir, ini keluarga kamu, ini isteri kamu yang menyaksikan kamu buat jahat. Maka orang kafir itu kata, mereka juga penipu. Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, ataupun dikatakan pada orang kafir ini, bersumpahlah kamu, bahawa kamu tak buat. Maka dia pun bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah. Lalu kemudian Allah Ta'ala membisukannya. Summa yusimuhumullah. Allah bisukan dia. Kemudian Allah jadikan seluruh anggota badannya bercakap. Maka seluruh anggota badan berkata, ya kami buat, ya kami buat. Lalu disumbat dalam neraka. Ini penafsiran ayat ini. Artinya sifat manusia juhud. Maksudnya suka menafikan. Ia bukan sekadar kat dunia, kat akhirat pun tak ngaku juga. Kerana takut diazab oleh Allah. Sehingga Allah menjadikan lidah mereka membisu, diam, atau lidah mereka tidak bertutur mengikut apa yang mereka nak. Tapi bertutur mengikut apa yang Allah kehendaki. Kita hari ini lidah kita cakap ikut apa yang kita nak. Kita nak kata A, dia jadi A. Nak kata B, jadi B. Tapi akhirat kelak, dia tak akan ikut apa yang kita kata. Kan dia akan bercakap benar. Dan anggota badan yang lain, kaki tangan. Bukan kulit-kulit. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Dan surah Fussilat Allah berfirman, dan orang kafir berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kamu jadi saksi atas kami? Lalu kulit-kulit menjawab, Allah yang menjadikan kami berbicara, yang menjadikan semua makhluknya berbicara. Ini nak tunjuk penyaksian yang begitu kuat atas tiap orang yang buat salah. Kemudian kata Allah, yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan balasan mereka. Perkataan dinahum artinya balasan mereka dengan yang sebenar. Maksud ayat ini, kata para ulama, Allah menjanjikan bagi setiap pelaku maksiat, bagi setiap orang yang melakukan qazaf, yakni yang menuduh palsu orang itu berzina, dengan 3 hukuman. Yang pertama, Allah Ta'ala akan menjadikan, ada 3 perkara, Allah jadikan mereka laknat di dunia dan di akhirat. Dan kemudian Allah jadikan seluruh anggota badannya bercakap. Dan yang ketiga, Allah sempurnakan balasan kejahatannya. Maknanya balas-balas sungguh. Tak ada kurang, tak ada diskaun. Beri harganya yang betul. Artinya orang yang buat maksiat, yang tuduh orang zina, akan dihukum tanpa ada diskaun, tanpa ada pengurangan. Yang diberi hukuman yang sebenarnya. Dalam kesalahan yang lain mungkin Allah hukumkan yang lebih ringan. Ini mungkin Allah ringankan hukumannya. Yang patut 100% dihukum, 80 je, 70 je, 60 je. Tapi tidak yang menyebabkan fitnah. Yang menuduh orang berzina tanpa bukti. Yang cuba untuk merosakkan reputasi dan maruah orang beriman. Yang ni bila dihukum tak ada diskaun. Disempurnakan dengan hukuman yang sebenar. Artinya ada 3 hukuman bagi para pemfitnah ini. Yang pertama kita dah sebut tadi, laknat dunia akhirat. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan seluruh anggota badan bercakap menjadi saksi pembohongan dia. Dan yang ketiga, disempurnakan balasannya dengan sempurna, tanpa pengurangan. Tanpa ada kekurangan. Kemudian sesudah itu, lepas Allah menyebut tentang balasan pada pemfitnah, lalu Allah menyatakan, al-khabisatu lil-khabisin. Kalau perempuan yang jahat, cenderung dia pada lelaki yang jahat. Al-khabithun, kalau lelaki yang jahat, cenderungnya pada wanita yang jahat. Wat-tayyibat, kalau wanita yang baik, cenderungnya kepada lelaki yang baik. Kalau lelaki yang baik, cenderungnya pada wanita yang baik. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka yang baik-baik inilah sentiasa terselamat daripada tuduhan-tuduhan para pemfitnah ini. Lahum, bagi mereka yang mulia yang baik ini, keampunan yang berterusan. Sebab orang duk fitnah mereka, duk kata dia, maka setiap fitnah, setiap perkataan yang orang kata pada dia, Allah hapuskan dosa dia yang lain. Jadi kalau kita kena fitnah, benda yang kita tak buat, antara kelebihannya dosa kita dihapuskan. Fitnah tu jadi kafarah pada dosa kita. Maka orang yang buat fitnah berlangsung berterusan dosa dia. Dan bagi yang kena fitnah, Allah janjikan rizkun karim. Apa maksud rizkun karim? Maksud rezeki yang baik.
Yang dimaksudkan rezeki yang baik, tidak ada yang lebih baik rezeki daripada syurga. Rezeki paling baik sekali syurga lah. Kalau kita sebut rezeki, untuk apa rezeki? Rezeki suatu yang menyenangkan kita. Yang mungkin berupa duit, makanan. Yang berupa pangkat, berupa anak. Kita kata ni rezeki saya. Baik, fungsi rezeki itu apa? Fungsi rezeki itu kita jadi gembira. Tuan-tuan ada anak, gembiralah dengan anak, rezeki dapat anak. Lepas tahun, 2 tahun kahwin dapat anak. Rezeki kita dapat isteri. Gembiralah kita ada isteri. Rezeki dapat suami. Rezeki kita dapat kerja. Rezeki kita dapat gaji. Tak ada rezeki yang paling mengembirakan kita selain syurga. Pada hari itu orang beriman begitu gembira dengan apa yang Allah berikan pada mereka, yakni syurga. Siapa yang dapat syurga? Orang yang bersabar dengan fitnah orang kenakan pada dia. Sebab tu kita bila orang fitnah kita, jangan duk jawab dengan cara kasar. Supaya kita dapat bahagian yang besar daripada fitnah tadi. Pahala-pahalanya. Kita dapat kemuliaan. Bagaimana kita bersabar dengan fitnah tersebut, maka dia terus menyucikan diri kita. Mengangkat darjat kita. Dan orang yang melakukan fitnah akan terus dilaknat. Selagi mana dia menyebarkan fitnah, terus dilaknat. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut golongan yang baik, ayat yang ini menunjukkan bahawa Aisyah di kalangan wanita-wanita yang mulia lagi terpuji. Lagi baik. Demikian juga Safwan radhiyallahu ta'ala anhu di kalangan lelaki yang terpuji yang baik. Dalam satu hadis, Aisyah berkata, "Laqad u'titu tis'an ma u'tituhunna imra'atun." Sesungguhnya aku diberikan dengan 9 kelebihan yang tak diberikan pada wanita yang lain. Kata Aisyah, aku ni ada 9 kelebihan. Berbanding yang lain, yang berbanding isteri-isteri yang lain. Apatah lagi wanita yang lain. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Laqad nazala Jibril alaihi salam bi surati fi rahatihi hina umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatazawwajani." Yang pertama kelebihan aku, waktu Allah perintahkan Rasulullah berkahwin denganku, maka Jibril turun lalu tunjuk gambarku di tapak tangannya kepada Rasulullah. Jibril jumpa Rasulullah. Jibril pun tunjuk tapak tangan. Di tapak tangan tu ada gambar Aisyah. Maksudnya bukan gambar seperti ini, tapak tangan membentuk gambar Aisyah. Ini wanita ini yang kamu kena kahwin. Maka dia mengahwini. Yang aku ni dikahwinkan dengan Nabi SAW dengan perintah Allah melalui Jibril, yang gambaran wajahku pada tapak tangan Jibril. Tapak tangan Jibril ada ni, paha Jibril. Itu yang pertama. Yang kedua kata Aisyah, "Walaqad tazawwajani bikran wa ma tazawwaja bikran ghairi." Aku berkahwin dengan Rasulullah dalam keadaan aku anak dara. Sedangkan tidak ada isteri Rasulullah yang dara seperti aku. Kita tahu semua isteri Rasulullah itu janda, melainkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang ketiga, "Walaqad tuwfiya wa inna ra'sahu la fi hijri." Rasulullah mati dalam keadaan kepalanya berada pada dakapanku. Ini kelebihan aku. Rasulullah SAW waktu wafat, kepala Rasulullah SAW berada pada ribaan Aisyah. Untuk menunjukkan kemuliaan Aisyah. Kerana para Nabi ditakkan mati melainkan di tempat mulia. Nabi-Nabi SAW, semua mereka tidak akan mati melainkan di tempat paling mulia sekali. Dan tidak akan ditanam melainkan di tempat paling mulia sekali. Maka tempat di mana Rasulullah wafat ialah pada dakapan atau pada ribaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka ini tempat paling mulia. Kemudian kata Aisyah lagi, "Walaqad kubira fi baiti." Dan Rasulullah ditanam dalam rumahku. Dia tak ditanam rumah Hafsah, tidak dalam rumah Ummu Salamah, tidak dalam rumah Ummu Jariyah, tidak ditanam di rumah Juwairiyah, tapi ditanam di rumahku. Tuan-tuan semua kena tahu bahawa tempat Rasulullah ditanam ialah rumah Aisyah. Sebab itu bila Umar Khattab hendak dikebumikan, dia wasiat sebelum dia mati kepada Abdullah bin Umar, minta izin kepada Aisyah supaya aku dapat dikebumikan di sebelah Rasulullah dan sahabatku Abu Bakar Siddiq. Maka kubur Rasulullah hari ini ialah rumah Aisyah. Bila mana berlaku pembesaran masjid pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, barulah Aisyah berpindah. Dan Abdul Rahman bin Auf membeli sejumlah rumah untuk dihadiahkan kepada isteri-isteri Nabi SAW. Sehingga kata para isteri Nabi, tidak ada orang yang paling berjasa pada kami melainkan Abdul Rahman. Maksudnya Abdul Rahman dijaga welfare kebajikan isteri-isteri Rasulullah selepas wafat Nabi SAW. Beri rumah, belanja, bulan-bulan semua dijaga oleh Abdul Rahman bin Auf.
Itu kemuliaan Abdul Rahman bin Auf dalam menjaga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Aisyah berpindah daripada rumah tersebut. Kan dia berkait dengan tausiah atau pembesaran Masjid Nabawi. Maka baru duduk di luar. Kalau sebelum ni lekat kat situ. Zaman Abu Bakar, zaman Umar. Walaupun Umar juga buat pembesaran masjid tapi tak ketara sangat berbanding Uthman bin Affan. Zaman Uthman umat Islam makin ramai. Maka diluaskan. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, kita akan nampak sempadan dia akan tulis Babu Uthman. Babu Uthman melihat pada sempadan masjid yang dibesarkan oleh Uthman bin Affan. Di setiap nama kat pintu masjid Madinah tu dia ada sejarah belaka. Dia bukan sahaja letak. Dia letak tu dia ada kisah dia. Tiang tu setiap tiang ada nama tu dia ada cerita dia. Tiang Abu Lubabah dia ada cerita dia. Tiang Taubat Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga mana-mana tiang yang ditulis nama bukan saja dia nak tulis nak suruh kita baca tapi dia ada sejarah yang tersimpan padanya. Jadi setiap pintu kalau tuan-tuan perhati di Madinah tu dia mesti ada cerita. Termasuk Mekah pun sama, cerita Mekah sama. Siap lambang di atas dia ada cerita dia. Sama ada zaman kerajaan Uthmaniyah ataupun zaman Khulafa' Ar-Rasyidun. Kemudian kata Aisyah lagi, walaqad haffathun malaikatu fi baiti. Malaikat menghampakan sayapnya di rumahku. Malaikat. Ya, bila Rasulullah wafat, maka para malaikat pun datang. Mereka menebarkan sayap rahmatnya di rumah Aisyah. Wa innal wahya la yanzilu alaihi fi ahlihi fayatafarraquna anhu. Bila wahyu turun ketika Rasulullah berada bersama keluarganya, keluarganya kena ke tepi. Jangan kacau. Duduk jauh-jauh. Bila mereka tengok Rasulullah ni macam nak dapat wahyu, yatafarraquna anhu atau yaftarikuna anhu, mereka menjauhkan diri mereka sebab tak nak kacau. Wa in kana la yanzilu alaihi wa ana ma'ahu fi lihafi. Sedangkan waktu turun wahyu dan aku bersamanya, aku tak perlu pergi jauh. Bahkan aku satu selimut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pernah wahyu itu turun dalam keadaan aku berada dalam satu selimut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan isteri-isteri yang lain bila turun wahyu mereka mesti menjarakkan diri, tak boleh kacau. Ini menunjukkan kemuliaan Aisyah. Wa inni, dan kelebihan aku lagi kata Aisyah, libnati khalifatihi wa siddiqi. Aku anak penggantinya dan anak orang kepercayaannya. Ini Abu Bakar Siddiq. Ayah aku orang paling mulia dan akulah anaknya. Anak kepercayaannya. Walaqad nazala uzri minas sama', dan kelebihan aku dibersihkan oleh Allah dari langit. Allah beritahu dari langit, yakni wahyu, aku wanita paling bersih. Paling bersih. Kemudian kata Aisyah lagi, walaqad khuliqtu tibatan inda tibin. Sesungguhnya aku diciptakan sebagai wanita yang baik di sisi orang yang baik. Ini Rasulullah SAW. Ini maksud ayat at-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Akulah tu. Ini wanita yang baik siapa? Aisyah. Untuk lelaki yang baik ini Rasulullah SAW. Walaqad u'idtu, aku dijanjikan maghfiratan wa rizqan karima. Aku dijanjikan oleh Allah dengan keampunan dan rezeki yang mulia, yakni syurga. Ini 9 kelebihan aku. Kata kita kalau cerita kelebihan kita, itu tanda syukur pada Allah. Tak apa hukum kita cerita kelebihan. Kelebihan saya dulu periksa dapat straight A, kemudian saya dapat masuk universiti paling muda, kemudian saya bla-bla. Kita cerita segala kemuliaan kita, apa hukumnya? Kalau kita menyebutnya untuk tunjukkan kita bersyukur pada Allah, maka sunat. Kalau kita tujuan menyebutnya untuk mengelakkan orang menghina kita di kalangan para pemfitnah kita, maka wajib kita sebut. Kadang-kadang orang tu nak hina kita, dia tak tahu kita siapa, kita pun wajib sebut kita. Untuk mengelakkan dia menghina kita. Sebagaimana kisah Uthman bin Affan. Waktu mereka nak bunuh Uthman bin Affan, Uthman kata, kamu kenal tak aku siapa? Akulah yang membeli telaga rumah. Yang Nabi menjanjikan aku syurga. Akulah yang membantu Jaishu Usrah. Tentera Tabuk yang kesukaran, kesusahan dengan bantu aku. Kenapa Uthman sebut macam tu? Supaya mereka tidak berfikir untuk membunuh Uthman, sedangkan Uthman dijamin syurga. Siapa yang membunuh orang yang dijamin syurga, maka dia ahli neraka. Takkan bunuh ahli syurga, mereka ahli neraka. Tak mungkin ahli syurga bunuh ahli syurga. Dia Uthman ingatkan, waktu pada pemberontak masuk mencerobok rumah Uthman bin Affan, maka Uthman kata, kamu kenal tak aku siapa? Sebut tadi bukan bangga, untuk menjelaskan kepada orang ni yang tak tahu kelebihan. Contoh sama juga mak ni dia ngungkit-ngungkitkan anak. Ada kadang-kadang dia ungkitkan anak ni supaya anak ni tahu berterima kasih. Kadang-kadang dia ungkit supaya anak dia tak derhaka. Mungkin dia ingat doa aku ni mustajab. Aku lahirkan kamu dengan susah payah. Aku menyusu kamu, aku bela kamu. Kalau aku doa kena kamu, sebut kelebihan mak ni.
Aku susah payah cari begitu, begini, sehinggalah kamu besar, sehingga kamu belajar luar negara, semua kamu belajar universiti. Mak sebut ungkit nama dia. Boleh mak ungkit? Boleh. Untuk mengembalikan anaknya taat dan patuh. Secara umumnya, tuan-tuan, bila kita buat baik, kita tak boleh ungkit. Itu secara umum. Tapi pada orang yang dia ada hak besar pada kita boleh ungkit. Seperti mak ayah kepada anak-anak. Sebab apa? Kerana derhaka dosa besar. Kadang-kadang anak ni, sebab dia tak berapa tahu jasa mak ayah, atau tak berapa ingat jasa mak ayah, maka dia dengan mudah nak lawan. Nak lawan keputusan mak ayah, nak abaikan mak ayah, sehingga mak ayah kena cakap balik. Cakap balik, ingat mu dulu ni, orang dah nak gugur kamu, aku yang pertahankan kamu, sehingga kamu lahirkan dunia. Kalau ikut dulu saudara mara kamu suruh gugur ni, biar mati kamu. Contohlah, nak beritahu kita mak jaga anak ni. Dulu kamu ni tengah susah, kalau ikut aku dah jual korang anak ni. Beri korang. Tapi aku rela jaga anak ni. Walau susah payah. Walau sekian-sekian. Supaya anak ni ingat balik jasa mak ni. Maka menyebut tadi untuk kembalikan anak dia, patut dan tak. Jadi seorang menyebut kelebihan dia untuk menunjukkan kepercayaan orang pada dia, thiqah, maka harus, bukan disunatkan. Dan ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun nikmat Allah maka hendaklah kamu sentiasa sebut. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala dia sebut 9 nikmat Allah pada dia. Ini satu nikmat. Allah jadikan perkahwinan aku dengan Rasulullah melalui tangan Jibril ni. Gambar aku ada kat sini. Aku dipilih sebagai anak dara yang pertama, berkahwin dengan Nabi SAW. Dan akulah wahyu diturun di rumah aku. Rasulullah mati di pangkuan aku, di rumah aku. Maka segala kelebihan yang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebut. Di sini menunjukkan supaya semua orang tahu. Khususnya orang Syiah. Syiah sampai hari ini yang sentiasa menjadikan fitnah ini betul. Maksud ayat ni menceritakan kebersihan Aisyah. Tapi orang Syiah, khususnya kalangan yang disebut melampau di kalangan mereka, terus memainkan sentimen ini. Sebab itu siapa yang meragui kesucian Aisyah maka dia kafir. Berdasarkan pada nas Al-Quran ini. Siapa yang maki Abu Bakar dan Umar, dia ditakzir. Siapa yang memaki Aisyah dengan maksud tidak suci, maka dia kafir. Sebab apa? Kerana Aisyah dimulia, disucikan oleh Allah dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Maka di sini menunjukkan besarnya kemuliaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebab itu orang yang suka menghina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khususnya di kalangan Syiah. Artinya cerita ni orang munafik bawa. Disebarkan orang lemah iman. Akhirnya lekat kisah ini kepada kelompok Syiah. Syiah-Syiah yang melampau. Ada sebahagian Syiah mereka ini tidak terlibat dengan tuduhan yang agak sederhana. Tapi yang melampau di kalangan mereka disebut ghulah, melampau, terus menyebut benda ni. Atau kalau dia ceramah pun disebut. Biasa dengar ceramah pemimpin Syiah, khususnya dalam YouTube, dia terus menyebut perkara tersebut. Untuk menunjukkan betapa mereka menolak ayat Al-Quran ini. Yang jelas. Sedangkan mereka mengakui Al-Quran tiada penambahan ataupun Al-Quran satu benda yang mutawatir yang mengingkari mana-mana ayat menjadi kufur. Ayat tentang kemuliaan Aisyah ini ada pada 15 ayat surah An-Nur yang menceritakan bagaimana bersihnya, mulianya Aisyah. Persoalan yang ditanya, Allah kata wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Kemudian lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat. Lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Ada tak Ustaz orang ni lelaki tu baik, perempuan jahat? Atau sebaliknya, ada atau tak? Berlaku atau tak? Sedangkan ayat menyatakan lelaki baik, kahwin perempuan baik. Perempuan baik, kahwin lelaki baik. Ada tak lelakinya baik, perempuan tak baik? Atau sebagainya? Jawapannya ada. Tetapi dia akan kita katakan terus, dia akan sama ada, dia akan solusinya menjadikan pasangan yang tak baik itu menjadi baik kerana dia baik. Ini sebab lelaki tu baik, perempuan tak berapa baik. Tapi dengan didikan lelaki tadi, maka wanita jadi baik. Akhir baik juga. Dia bukan diambil dari sudut permulaan. Permulaan kita kahwin baik, jadi baik. Kadang-kadang ia berlaku pada pengakhiran. Kita ambil contoh, ada orang yang suami isteri tak baik, dua-dua tak baik. Tiba-tiba suami insaf dulu. Suami insaf, baik, taubat, ikut kuliah. Bini belum ikut. Bini masih lagi have free, bini masih lagi begitu begini. Kalau ikut penjodoh bilangan ni macam tak kena. Lelaki baik untuk perempuan baik, perempuan ni tak baik. Maka dia akan sampai waktu wa imma perempuan ini akan baik ataupun bila mereka dah tak
sesuai, tak ngam, mungkin berlaku penceraian untuk dia dapat perempuan yang baik. Dan perempuan ini akan memilih lelaki yang sama perangai dengan dia. Kesudahannya tetap baik kepada baik. Itu kesudahannya. Memang dia daripada permulaan lagi baik, maka dapat pasangan baik. Atau daripada pertengahan. Yang kita katakan ada keadaan bila dua-duanya memang tak baik. Tak ada agama, lama-lama seorang insaf. Dia tak insaf dua-dua, seorang baru tak insaf. Mungkin isteri dulu insaf. Mungkin suami dulu insaf. Memang pasangan ni berubah jadi baik kedua-duanya. Memang Allah gantikan di pasangan yang lain yang lebih baik. Bila dia dah tak sama, barangkali bercerai. Untuk dia memilih yang lebih baik. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih. Kalau mereka bercerai, Allah ganti apa yang lebih baik untuk mereka. Dan bersesuaian dengan apa yang Allah sebut dalam ayat ini. Maka kesudahannya baik pada yang baik juga. Buruk pada yang buruk juga. Apakah nilai baik di sini? Kalau kita sebut nilai baik, Ustaz, rasanya nilai baik ini agak subjektif. Pasti dalam ayat ini perkataan khabithat atau perkataan thayyibat ialah satu benda yang perlu ada satu kayu ukur yang tertentu. Baik, kayu ukur pertama yang disebut sebagai baik ini ialah yang tidak cenderung kepada zina. Itu baik yang pertama. Mana-mana perempuan, mana-mana lelaki yang tak berzina, inilah dia kita katakan kod nombor 1 istilah orang baik. At-tayyibat, at-tayyibun. Lelaki tak pernah berzina, perempuan yang tak pernah berzina. Perempuan yang tak pernah curang. Maka ini kod nombor 1. Mungkin akhlak dia ada sesuatu yang tak berapa lagi. Tapi dari sudut kemuliaan bersih dia tayyibat. Dan tayyibinnya dari sudut dia tidak pernah berzina. Dan tidak cenderung berzina. Maka ini rumah tangga yang paling baik. Sebab itu kalau seorang tu ada isteri, mungkin adalah sikit-sikit perangai tak berapa dia suka. Malah masak ke, misal kata cakap suara kuat sikit. Tapi dia tak pernah berzina. Tak pernah cenderung berzina. Maka dia perempuan yang baik. Itu dia punya payah yang nombor 1. Dia perempuan baik. Sama juga lelaki. Walaupun dia adalah teruk sikit, kedekut sikit lah, payah berkira, payah berbincang. Kalau balik kampung dia je, tak nak balik kampung kita misalnya. Macam jahat je suami saya. Segi satu segi lah. Itu jahat setahun sekali, hari raya pun nak buat jahat. Bukan raya tak nak buat jahat. Sebab hari raya je nak balik kampung. Tapi kalau dia bukan lelaki yang berzina, dia dah ambil piawaian dia, at-tayyibu. Lelaki yang baik. Yang kedua yang dimaksudkan wanita yang baik, ialah yang menjaga fardu yang diperintahkan. Maka ini piawaian yang kedua. Dia jaga semayang, dia puasa dan dia taat suami dia. Ini wanita yang baik. Dan bagi lelaki juga begitu. Piawaian lelaki baik yang kedua ialah dia jaga solat fardunya, dia menjaga puasanya dan dia melakukan kebaikan kepada keluarga. Bagaimana hadis Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik dengan isterinya, aku paling baik dengan isteriku. Maka itu piawaian dia. Dan piawaian yang ketiga ialah wanita yang baik dan lelaki yang baik ialah yang suka melakukan perkara yang sunat. Jadi kita kalau dapat suami suka puasa sunat, suka tahajud, baik dia. Walaupun dia ada benda-benda yang kita tak suka dia lah. Jadi suami saya tak romantik. Bunga hadiah jangan angan lah, tak dapat Ustaz. Nak bunga suruh cari sendiri. Cari sendiri suruh tanam sendiri. Jangan tunggulah kita bagi hari jadi ke, hari ulang tahun perkahwinan, memang dia tak ingat apa tarikh tu. Dia ingat tarikh mati kita je kalau dia. Tarikh-tarikh lahir tak main dia. Dia jenis bukan romantik. Tapi dia suka buat benda sunat. Suami kita suka buat benda sunat. Isteri pun sama. Ada isteri memang tak romantik. Dia tak ada nak main-main benda-benda yang bersifat orang romantik, orang tak ada. Muka dia pun ketak sama juga. Dia ni tak romantik. Tak adalah nak kata sayang ke suami dia, memang tak bunyilah bunyi ayat tu. Baik bahasa Inggeris tak bunyi, bahasa Melayu lagi tak bunyi. Tapi dia seorang yang suka buat benda sunat. Jaga benda sunat. Suka baca Quran, suka zikir, suka sekian. Dia wanita yang baik. Ini 3 piawaian asas. Istilah lelaki baik, perempuan yang baik. Artinya yang pertama dia terpelihara daripada zina. Sebab ayat kita bercakap tentang zina. Dia terpelihara. Kan orang kata terpelihara zina memang orang ni baik betul. Tak cenderung pun. Baik lelaki tak cenderung zina. Baik perempuan tak cenderung zina. Ini memang perempuan yang baik. Tak ada fikir nak bergalak dengan lelaki lain, tak fikir. Tak ada fikir dia nak curang, tak fikir. Dia tetap setia suami dia, ini wanita yang baik. Walaupun ada kekurangan yang lain, kita disuruh bersabar. Yang kedua yang menjaga fardunya. Dan yang ketiga yang menjaga sunat dan memperbanyakkannya.
Maka ini kategori wanita yang baik, lelaki yang baik, dan ada sifat tambahan yang lain yang menunjukkan nilai kebaikan. Makin tinggi nilai kebaikannya, maka makin dia akan dapat yang serasi dengannya. Makin dia dapat yang sesuai dengannya. Untuk dia merasakan lebih menikmati kebahagiaannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.